Okay, Xiaomi Mi 10T Pro. By this time, aku rasa aku perlu admit pada korang terlebih dahulu yang mana aku memang suka dengan smartphone ni. Sebab macam mana aku nak kata aku tak suka kan? Harga dia murah, spek dia padu, lepas tu dia punya screen pun 144Hz kan? Tapi, aku faham jugalah kan kenapa ramai peminat Xiaomi dekat luar sana, dia macam tak berapa berpuas hati lah dengan Xiaomi Mi 10T Pro ni. Terutama yang paling bising sekali adalah pengguna Mi 9T Pro yang bercadang untuk upgrade ke Mi 10T Pro ni lah. Sebab macam mana dia orang tak bising daripada screen OLED dekat Mi 9T tu, tiba-tiba dekat Mi 10T Pro ni dia pakai IPS kan. So kalau macam aku pun, memang geram kan. Geram, tak boleh. Benda ni tak boleh bawa main. But hear me out Aku sebenarnya tak rasa yang mana penggunaan panel IPS dekat Mi 10T Pro ni adalah downgrade sebenarnya. Statement aku ni memang betul-betul akan membuatkan korang berbulu kan. Tak apa, relax, jangan risau. Aku akan explain pada korang. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go! Salam guys, Muaz Malik di sini. Jadi Xiaomi Mi 10T Pro 5G ni adalah merupakan sebuah lagi smartphone flagship killer daripada Xiaomi. And kalau kita nak sembang dari segi value for money tu, aku yakin, aku berani cakapkan yang mana korang akan dapat setiap sen bila korang berbelanja untuk membeli smartphone ni. Jadi dalam video kali ini, aku sebenarnya tak nak sembang panjang sangat berkenaan dengan performance dia. Sebab Snapdragon 865 kan, korang campak lah apa pun dekat smartphone ni, semuanya confirm boleh run ni. Memang takkan ada masalah, semuanya akan battery smooth. Kemudian, aku juga tak nak bercerita berkenaan dengan UI dia. Sebab yelah MIUI 12 kan, semua sama je dekat mana-mana device Xiaomi. UI dia memang smooth, responsive, full of feature, and yes, dia tetap ada iklan. Tapi iklan-iklan ni semua just ada dekat dalam dia punya sistem app je lah. So benda ni no big issue lah. Aku juga tak nak bercerita berkenaan dengan battery life dia. Sebab yelah 5000 mAh ni, aku rasa takkan ada masalah lah untuk korang gunakan sepanjang hari. And kalau bateri korang habis tu dengan adapter 33W dalam kotak yang dia bagi tu, bila korang charge tu dalam masa sejam dah full charge dah. Kemudian aku juga tak nak cerita panjang berkenaan dengan stereo speaker dia. Stereo speaker dia memang powerful, memang wallah. Cuma apa yang aku perasan pada volume yang tertinggi tu, body smartphone memang akan ada rasa macam getaran sikit dekat bahagian belakang ni. But still, untuk price point yang macam ni, aku rasa benda ni bukan satu masalah yang besar lah. Apa yang aku nak bercerita sebenarnya berkenaan dengan Xiaomi Mi 10T Pro 5G ni, ada 3 je. Iaitu kamera dia, build quality dia, and yang paling penting sekali dia punya screen dia lah. Maka, kita akan mulakan dengan dia punya screen terlebih dahulu. Sebab aku tahu ini benda yang paling korang nak dengar sekali kan berkenaan dengan smartphone ni kan. Jadi, skrin yang digunakan pada Xiaomi Mi 10T Pro 5G ni boleh dikatakan adalah merupakan skrin yang tersangat kontroversial. Dia kontroversial just adalah disebabkan Xiaomi membuat keputusan untuk menggunakan skrin jenis IPS instead of skrin OLED sama macam Mi 9T Pro dulu. Adakah aku setuju Xiaomi menggunakan panel IPS dekat Xiaomi Mi 10T Pro ni? No. Heck no. Aku memang tak setuju. Sebab kita semua tahu yang mana skrin OLED adalah lebih baik dalam memberikan view angle yang lebih baik, warna yang lebih vibrant, brightness level yang lebih tinggi. Lepas tu yang paling penting, dia punya color hitam tu adalah lebih pekat lah. Memang betul-betul pekat sebab dia punya pixel tu memang tak menyala kan. So yes, memang aku tak setuju Xiaomi menggunakan skrin IPS dekat Xiaomi Mi 10T Pro ni. Tapi dengan memahami cubaan Xiaomi untuk memasarkan Mi 10T Pro ni pada tanda harga jualan semurah ini, and the fact that penggunaan chipset Snapdragon 865 tu dengan modem 5G tu memang betul-betul mahal. So yes, aku memang faham kenapa Xiaomi cuba cut corners untuk memberikan kita skrin IPS saja pada Mi 10T Pro ni. So persoalan berikutnya yang kita perlu jawab, teruk sangat ke skrin dia ni? Jawapan aku adalah tidak. Skrin dia memang cantik gila. In fact, aku berani katakan yang mana skrin IPS yang digunakan ni adalah skrin IPS yang paling cantik yang pernah aku gunakan. Yes, of course, dia memang akan ada nampak few kelemahan lah. Contohnya view angle dia yang sedikit terhad. Lepas tu korang juga akan nampak ada shadowing sikit dekat bahagian punch hole kamera dia tu. Lepas tu ada shadowing juga dekat bahagian panel bawah dia tu. But still, benda ni bagi aku memang tersangat minor. Sebab skrin dia memang mampu untuk produce color yang vibrant, accurate, sharp, brightness level yang surprisingly memang terang. Memang flagship punya IPS lah yang diletakkan pada smartphone ni. Even warna hitam pada skrin ni pun dia nampak betul-betul hitam. And the only time yang korang akan nampak dia tak sehitam macam skrin OLED tu, just bila korang berada pada kawasan yang paling gelap dengan brightness level yang paling rendah. Dekat sini baru korang akan nampak yang mana hitam dia tu still menyala. Sebab memang lumrah skrin IPS tu dia perlu ada backlight untuk berfungsi. Lepas tu ditambah pula dengan skrin refresh rate dia yang 144Hz tu kan.
memang fentau habis lah. Memang apa benda je yang korang buat dekat skrin dia ni memang akan nampak extra smooth. Dan yang paling penting, dia takkan hit korang punya battery life. The reason why dia takkan hit korang punya battery life adalah disebabkan refresh rate dia ni adalah jenis variable yang boleh bertukar mengikut kegunaan korang. So contohnya kalau korang tengah tengok video dekat YouTube kan, kalau video tu 30 fps, dia akan turun ke 30 Hz. Kemudian kalau korang idle dekat skrin, dia akan turun ke 50 Hz. Dan lepas tu bila korang start swipe je dengan sekelip mata, dia akan terus berubah ke 144 Hz. So memang overall skrin dia memang tersangat mantap. Tapi dalam kemantapan ni semua, aku sebenarnya ada jumpa satu kelemahan lah dekat skrin dia ni. Aku sebenarnya tak pasti sama ada masalah ni adalah lebih kepada hardware ataupun software sebenarnya. But hati aku memang yakin mengatakan yang mana ini adalah lebih kepada masalah software. Dia macam bugs lah. Jadi apa masalah skrin dia sebenarnya? Masalah dia, skrin dia ni akan bertukar menjadi kuning bila korang tonton konten HDR dekat YouTube. Masalah ni dia takkan berlaku bila korang tengok konten yang bukan HDR tau. Dia akan jadi bila tengok yang HDR je. Dia akan kuning tu jadi bila HDR tu je. So benda ni memang aku tak tahu, aku tak boleh terima. So Xiaomi, aku memang sangat mengharapkan yang korang boleh fix bugs ni sebab come on lah kan, masalah kot, selesai kan lah. Takkan nak tunggu viral nanti baru nak betulkan kan. Sebab benda ni memang nyata kot. Tolong habis bab skrin. Now kita nak bercerita berkenaan dengan kamera dia pula. Smartphone ni, dia didatangkan dengan 5 setup kamera, iaitu kamera utama bersaiz 108MP, kamera ultrawide 13MP, kamera makro 5MP dan kamera selfie pada bahagian punch hole display dekat bahagian depan ni bersaiz 20MP. Untuk result gambar daripada kesemua lens dia ni, kalau Xiaomi Mi 10T Pro ni adalah merupakan sebuah smartphone mid-range, then aku boleh kata okey lah, acceptable lah, memang okey lah gambar dia tu. Tapi memandangkan dia adalah sebuah smartphone flagship budget, then aku boleh katakan dia punya kualiti gambar tu memang biasa je. Don't get me wrong, gambar yang dihasilkan memang bagus. Pada kamera utama dia, korang akan dapat gambar yang penuh dengan detail, memang tak ada masalah, memang super sharp. Lepas tu pada kamera ultra wide dia pula, walaupun tak adalah berapa wide sangat dia punya bukaan dia tu, but still aku suka. Sebab dengan bukaan yang tak berapa luas ni, dia akan elakkan gambar tu mempunyai bending yang terlampau tinggi pada hujung gambar. Dan untuk kamera makro dia pula, memang aku boleh kata okay, acceptable. Tapi apa yang aku perasan, boleh kata hampir kesemua gambar yang diambil tu akan mempunyai kontras level yang sangat tinggi. And walaupun aku dah turn on kan HDR mode, dynamic range pada kesemua gambar ni nampak agak lemah. Most of the time pada kawasan yang terlampau terang, HDR dia memang nampak sedikit lemah sehingga menyebabkan subjek tu akan nampak sedikit gelap. Untuk kamera selfie dia pula, dekat sini aku boleh kata okay, kamera selfie dia memang okay. Selepas aku matikan dia punya beauty mode dia tu, kebanyakan gambar selfie yang aku ambil dilihat bagus sebab dia mempunyai warna yang true to life. Gambar pun memang nampak sharp and dynamic range dia pun agak memuaskan. And kemudian untuk berseronok sikit, terdapat beberapa feature baru yang dimuatkan pada Mi 10T Pro ni. Contohnya macam light trails, dan kemudian korang juga boleh clone diri korang. And kalau korang nak, fungsi clone dia ni pun dia tak terhad pada gambar je. Korang juga boleh clone diri korang dalam bentuk video. So memang style. Dan bercakap berkenaan dengan video, Xiaomi Mi 10T Pro ni juga mempunyai kebolehan untuk merekod video up to 8K 30fps. Dan Xiaomi claim di mana 8K dia ni mempunyai sistem penstabilan video yang bagus. But bagi aku, the best setting adalah pada resolusi 4K sebab pertama, video akan nampak lebih stabil, and kedua, memang lebih make sense lah sebenarnya buat masa sekarang ni untuk korang rekod pada 4K je. Dan last kali kita nak bercerita berkenaan dengan rekaan dia. Seriously, Xiaomi Mi 10T Pro ni kalau korang tengok, memang dia nampak mewah gila. And aku tak tahulah, di mata aku rasa rekaan dia ni nampak lebih mewah daripada harga jualan dia. Yes, aku faham, dari segi rekaan dia ni, aku boleh nampak lah dia ada macam a few kelemahan. Contohnya macam kamera bump dia ni yang memang agak tebal. Memang benda ni tersangat annoying lah dekat mata aku. Kemudian kali ni Mi 10T Pro ni juga dia tak ada audio jack tu semua. Lepas tu, instead of in-display fingerprint scanner macam dekat Mi 90 Pro dulu tu, sekarang ni dia patah balik gunakan conventional fingerprint scanner dekat Mi 10T Pro ni kan. And last kali tahun ni, dia dah tak ada dah kamera selfie pop-up macam dekat Mi 90 Pro dulu. So ini bermakna dia sekarang pakai dot display dekat bahagian depan ni lah kan. But still, cuba korang tengok betul-betul rekaan dia ni. Memang payah lah untuk kata tak cantik dengan finishing glossy dekat back panel dia ni. Lepas tu dengan size and curvature dia yang memang sedap bila dia pegang. Kemudian dia masih lagi ada IR blaster dekat bahagian atas ni kan. And surprisingly, tahun ni dia masih lagi ada LED notification kecil dekat grill earpiece dekat atas ni. Tapi satulah kelemahan menggunakan design glossy ni, fingerprint korang memang akan bersepah lah dekat back panel belakang ni kan. So nasihat aku, korang gunakanlah casing kalau korang tak nak dia jadi bersepah macam ni, okay? Oh, satu lagi aku lupa, dia punya sistem haptic feedback
vibration dia memang flagship habis. So ini bermakna kalau korang nak gunakan smartphone ni untuk typing kan, ataupun dalam UI dia tu bila korang tekan back button semua kan, memang terasa macam dia terasa mahal lah, senang cerita. Memang best. So inilah dia Xiaomi Mi 10T Pro. Secara overall aku memang tersangat berpuas hati dengan smartphone ni. Dan kalau korang bercadang untuk angkat sebiji, memang aku sangat galakkan. Aku memang yakin lah yang mana korang akan berpuas hati dengan apa yang korang belanja. Tapi ada tapi dia lah. Hanya beli Xiaomi Mi 10T Pro ni kalau korang memang sangat pentingkan untuk performance kamera. Sebab kalau kamera ni bukan keutamaan korang, then aku memang highly suggest untuk korang go for Mi 10T sahaja. Sebab Mi 10T dia mempunyai spesifikasi yang sama macam Mi 10T Pro ni. Beza dia just hanya pada dia punya kamera dia. Kamera utama dia 64 megapiksel. Dan kemudian untuk peminat Xiaomi yang mungkin masih lagi skeptical dengan penggunaan IPS ni, korang still nak gunakan screen OLED, dekat sini pun aku boleh kata jangan risau. Aku boleh bantu korang. Aku nasihatkan untuk korang go for Poco F2 Pro. Sebab basically korang akan dapat benda yang sama juga, lebih kurang sama macam Mi 10T Pro ni. And yang paling penting, Poco F2 Pro dia menggunakan screen jenis OLED. Tapi OLED dia tu 60Hz je lah. Jangan bising lah, tak dapat high refresh rate tu semua kan. Dan sama satu lagi, Poco F2 Pro dia masih lagi ada 3.5mm audio jack. But seriously guys, aku tak rasa sebenarnya argument untuk screen IPS dia ni adalah valid. Yes, IPS is IPS and OLED is OLED lah. Benda ni memang kenyataan and memang kita tak boleh nak bandingkan pun sebenarnya. Tapi dekat sini, panel IPS yang digunakan pada Mi 10T Pro ni memang tersangat bagus. And kalau aku yang dah biasa menggunakan screen OLED ni pun aku boleh terima dengan screen dia ni, aku rasa korang pun sure mesti boleh terima punya. Seriously, memang screen dia memang tak ada masalah. Kalau korang nak beli Mi 10T Pro ni, just go for it. Aku guarantee korang mesti puas hati punya. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, video ni membantu korang, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.